Bila datang ujian kehidupan, kita bimbang amalan kita itu seperti debu bertebangan. Beramal ni banyak ramai orang hati kosong. Bagaimana hati boleh kosong? Terfitnah dengan kehidupan. Terfitnah tuan-tuan. Sebab tertarik cenderung dia kepada yang batil. Dalam dia beramal pun dia kejar juga kebatilan. Dia kagum, dia silau dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput khas untuk hadir pada pagi yang penuh barakah ni dengan niat untuk mengimarahkan umat Allah. Kemudian dipilih lagi pula untuk duduk di dalam syurga. Dalam syurga terus. Radah min riyadil jannah. Kalau tanya 10 orang, 11 orang cakap nak masuk syurga. Tak ada lagi lah orang kata nak masuk neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Cuma ada kadang-kadang tu waya dia tak apa-apa nak sambung, dia buat gurau-gurau. Kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Itu pesen tak gerti bahasa lah. Tapi kalau tanya tentang syurga, semua nak masuk syurga. Tapi bila Nabi kata singgahlah taman syurga, itu yang payah nak aplikasikan tu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dalam taman syurga lah. Taman ni kat dalam. Kalau kat luar laman. Luar tu laman. Kalau taman ni dalam. Dia taman syurga. Dan duduk dalam taman syurga ni majlis VVIP. Majlis zikrullah, majlis Allah. Dan insya-Allah bila kita duduk dalam taman syurga ni benar-benar mengajak kita untuk ingat kepada Allah SWT. Dan belum tentu amalan perbuatan kita itu membawa kita ingat kepada Allah, belum tentu. Selagi bulan amal perbuatan kita itu kita mungkin terlalai, terlupa, terleka. Tapi dalam majlis ilmu itu benar-benar untuk mengingatkan kita kepada Allah. Sebab majlis ilmu itu membawa kepada hati untuk hadir, membicarakan apatah lagi tentang bab-bab yang membawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan itu sebagai tanda juga Allah nak bagi kita kebaikan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, bukan Allah bagi dia banyak amalan. Amalan banyak ni dah ada rekod, pecah rekod. Iblis banyak amalan, pecah rekod tuan-tuan. Tapi amalan dia banyak, faham tak ada.
faham pada amalan yang banyak tu tak ada umurnya. Bila mana? Bila datang ujian. Bila datang ujian, amalan yang banyak tak ada. Tu sebagai ibarat buih ketika banjir tu, Nabi kata akhir zaman. Ujian berupa bentuk kehidupan, tuan. Sebab tu dalam perbahasan kita, hakikat kehidupan ni membahaskan supaya kita memahami selok-belok kehidupan. Dan khusus doa, tuan-tuan. Sebelum bagi tahiyat tu, bagi salam, fitnah mahya wal mamat, fitnah mahya, fitnah kehidupan. Apa makna fitnah kehidupan ni? Fitnah ni di antara dua border, bainal haq wal batil, di antara hak dan batil. Dan sudah pasti kehidupan yang batil ni, yang palsu itu lebih memberikan tarikan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini Allah sendiri yang kata. Antara pahala dengan harta, mana lagi orang suka nak dengar? Harta. Tawaran pahala, ganjaran berganda-ganda harta dengan pahala, mana lagi orang suka dengar? Harta. Kalau pahala ni Allah bagi compounding system, tak ada susuk nilai, tuan. Tak ada. Tak ada inflasi, semua tak ada. Kekal pula tu. Kalau harta ni mungkin sekarang dia ada nilai, akan datang tak ada. Susut silap hari bulan, kumpul rumah, turun naik agak. Bank kena bayar juga bulan-bulan. Maintenance kena buat juga. Nak kumpul apa? Kumpul rumah, turun naik juga harta. Harga dia, kejap naik, kejap turun. Yang masalahnya dengan hati pun naik turun juga tu. Time naik, hati naik. Time turun, dia efek ke hati. Pahala tak ada naik turun kan. Nampak. Nah begitu. Bila datang ujian kehidupan, kita bimbang amalan kita itu seperti debu bertebangan. Jadi akhir zaman ni corak perbahasan kita atau genre dia mesti berbeza. Genre kita bukan lagi banyak amal. Genre kita nak tengok benar-benar ke kita beramal. Tu patutnya. Sebab Islam bukan datang sehari. Islam datang 1400 tahun. Bertapak di muka bumi ni dah lama. Dan pernah melakar sejarah kegemilangan yang hebat. 2/3 dunia pernah kita takluki. Tinggal lagi keadaannya sekarang begini. Ibarat taring tak ada. Putih, patah taring. Sebab apa? Silap hari bulan tidak beramal. Beramal ni banyak. Ramai orang hati kosong. Bagaimana hati boleh kosong? Terfitnah dengan kehidupan. Terfitnah, tuan-tuan. Sebab tertarik cenderung dia kepada yang batil. Dalam dia beramal pun dia kejar juga kebatilan. Dia kagum, dia silau dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Hadid ayat 20. Dia silau dengan dunia juga. Dia kagum, dia gerun. Dia kagum satu, dia gerun satu dengan dunia. Sebab tu ada baiknya kita pegang dunia, tuan-tuan, kemudian kita buat macam biasa. Beli kereta Ferrari sebiji, buat macam kita bibar. Baru tahu. Dia kena buat macam tu kan. Sebab dulu umat Islam macam tu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menguasai empire Rom. Tetapi keadaannya tidaklah dikuasai oleh kemewahan Rom itu. Kalau ada pun buat macam tak ada. Susah kita akhir zaman ni nak jumpa orang yang memiliki dunia, kemudian dia boleh hina dunia. Susah, tuan-tuan. Dalam pengajian hakikat saya cakap begini. Kebanyakannya bagi kredit kepada dunia. Dia kita ni bukan apa, kalau tak ada dunia, payahlah kita nak ada pahala. Hebat no dunia ni sampai dia boleh tentukan pahala kita. Kita ni ekonomi kena kuat ni, jihad ekonomi ni. Kuat ekonomi baru kita kuat agama. Dah tu zaman ketika perang Badar Al-Kubra, 2 ekor unta, 313 orang duduk pegang. Segala fasiliti tak lengkap, boleh menang. Islam bukan tertegak dengan harta. Islam tertegak dengan keyakinan dalam iman di dada. Iman yang memacak masuk, mengakar akar umbi dalam jiwa itulah menyebabkan kebangkitan luar biasa.
Nah, ini kita nak memahami, nak menguasai kefahaman ini tuan-tuan, agar amalan yang kita banyak-banyak buat itu tidak jadi seperti debu bertebangan. Kita tak mau jadi seperti iblis. Bunyi macam kasut, tapi itulah hakikat tuan-tuan. Dalam Ramadan ni, kalau mana-mana tausiah saya, memang saya akan tekankan kok mana mesti masuk cerita bab iblis, sebab dia tengah off duty sekarang. Bila dia tengah off duty ni, kita buka cerita lah tentang dia. Saat lagi dia pulun balik tuan-tuan. Tapi tak tahulah dah ada sekutu-sekutu sign agreement ke tak tahu dengan iblis. Iblis ni perangai dia apa? Beramal banyak, faham tak ada. Faham tak ada tuan. Allah uji dia, suruh sujud dengan Nabi Adam AS, dia tak mau buat. Tu orang tak faham lah tu. Beramal mau, tapi suruhan dalam konteks kehidupan yang melibatkan muamalah, hubungan. Dia tak mau, dia tak nampak suruhan pada kehidupan. Suruhan pada amalan nampak, ibadah khususan, contoh solat, nampak. Tapi ibarat kalau ibadahnya luar umum, dia mula tertutup hijabnya. Iblis gagal kat situ. Kehidupan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah tak bagi can tuan-tuan. Menunjukkan apa? Allah benar-benar nak melihat sejauh mana kesetiaan, loyalty, kesetiaan. Kadang kita pekerja ni ada yang rajin, rupanya tunjuk rajin lah. Depan kita ada bos, rupanya bayar gaji cantik. Memanglah bos, cuba tak bayar, siap akhir bulan. Depan bos kata, cuba tak ada, dia cakap belakang. Ini iblis begitu. Diberi ujian, gagal. Apa dia? Untuk hormat kepada Nabi Adam AS. Waktu itu tuan-tuan, dia tak nampak hukum, dia tak nampak bahawa dalam konteks kehidupan itu, kalau kita lihat dalam perbahasan ini, dalam bab amanah ni, kita masuk perbahasan yang kedua, sidik, amanah, fatona, tabligh. Ada 4 perbahasan. Bab amanah ni tuan, bab sidik itu iman. Kehidupan ni bermula dengan iman. Kalau kita bicara bab agama tu bermula dengan iman. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula agama tu dengan mengenal Allah. Mengenal Allah tu bermula dengan iman. Sama dengan kehidupan. Malah kehidupan itulah platform menterjemahkan iman. Kalau kehidupan tidak bermula dengan iman, masakan kita nak mahu menterjemahkan dia. Sebab tu watawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kebenaran tu iman. Wa qulil haqqu mir rabbikum, surah Kafir 9. Dalam kehidupan apa yang benar, itulah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu yang benar. Dalam kalimah memang kita nampak la ilaha illallah. Sedangkan iman itu bukan kalimah, bukan kalimah tulisan. Iman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati yang melihat yang benar. Tengok dunia, nipu. Sebab apa? Kullu fan. Tu kalau kemas gitu, alhamdulillah. Dia tengok dunia, kullu fan, semuanya binasa. Habis yang ada ni sementara dan perlu digunakan ketika ada. Dan sifat dunia ini sifatnya mungkin ada atau diadakan. Yang ada apa? Sifat Allah. Allah yang ada. Duit ada tak ada? Tak ada. Yang ada kaya. Duit tak ada tuan, asal duit tak ada. Mana ada duit? Duit ni baru sebut sekarang. Tapi kaya ni zaman berzaman. Zaman berzaman. Kita dia sekarang panggil orang ada berduit orang kaya. Tapi duit tu baru disebut, berharta baru disebut. The richest man in the world dinisbah dengan duit, amount duit. Dulu dia amount emas. Emas pula dia amount lagi, sistem barter, ada tanah, ada ini. Tak kaya tang mana? Kaya tu banyak tanah ke? Tak juga. Dia tak banyak tanah tapi banyak duit. Dah satu, apa makna kaya? Dulu ni orang tanah banyak ni orang kaya ni, orang kaya-kaya ni. Apa? Tanah banyak. Sekarang dia jual tanah, banyak duit. Ni orang kaya ni, banyak duit ni. Ni apa ni orang kaya ni? Orang kaya ni banyak lembu ni. Orang kaya ni banyak lembu. Nampak? Yang dia panggil pemboleh ubah. Tuan-tuan sahabat sains, pemalas dan pemboleh ubah.
Apa boleh ubah tu benda-benda tu lah. Kejap berubah. Nisbah aset sebab tu dia nisbah dengan aset. Nisbah dengan aset tetap, aset yang berubah, aset ni kemudian cair duit berapa, kumpul, kaya. Tapi kaya tu yang kekal. Ada kaya sebelum ada benda. Jadi itu sifat Allah tu, kaya. Sebab apa sifat Allah? Ada nama Al-Ghani. Dah kembali kepada asma'. Barang siapa yang sebut kaya lupa Allah, pelik bin ajaib. Ataupun bahasanya kata cannot brain, tak boleh fikir. Sebut kaya lupa Allah, tak boleh fikir. Sebab tu ketika Allah amanahkan kekayaan dalam bentuk harta ke, wang ringgit ke, apa ke, bentuk dunia ni, sepatutnya dia menjadi orang yang paling taat dengan Allah SWT. Sebab dia paling dekat dengan sifat tu. Dialah kena duduk soh depan ni. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Dialah paling awal datang. Dia duduk depan. Sebab apa? Sifat itu dekat dengan dia. Asal tengok dia orang kaya. Aku ni orang kaya tapi jauh dengan Allah ni. Asal sebut dia orang kaya. Kaya tu sendiri nama Allah. Dia memikul nama Allah SWT. Ini amanah ni, buat masuk amanah ni. Ini orang berilmu ni. Apa tu orang berilmu tu? Dan Allah mengatakan bahawa yang paling takut dengan Allah tu orang berilmu lah. Sebab ilmu tu sifat Allah. Apa-apa sifat yang menisbahkan kepada nama Allah, patut dia lah orang yang paling takut ke Allah. Orang nisbahkan nama dia itu sifat dia. Tapi tidak begitu kan tuan-tuan. Kalau buka saja YouTube ke apa ke, tengok gaya hidup orang kaya-kaya. Mulalah ada gaya-gaya gila-gila. Gaya gila-gila orang kaya-kaya. Lepas tu kaya-kaya ni pula disebah dengan harta. Lagilah salah. Nabi dah kata laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya itu dengan jiwa. Baik. Maka kalau kita lihat di situ siddiq, itu kehidupan yang benar kan. Dan amanah kita, bila dah benar, amanah menjaga kebenaran itu. Amanah ni diterjemahkan dengan kita melihat tadi dengan kefahaman. Melihat dengan apa? Dengan kefahaman. Ada orang melihat tapi tak faham. Sebab dia tak ada kefahaman. Dia melihat dengan mata kepala semata-mata. Contoh tadilah, dia melihat harta. Orang dah sebut dah harta tu nisbah dengan kaya, tak apalah kita raikan. Kalau dengan saya tak ada kan. Kalau dia sebut orang kaya, saya akan betulkan orang berharta. Saja nak train. Sebab setakat hari ini yang kita boleh iktiraf orang kaya raya ni sahabat Nabi SAW. Sebab kaya raya ni orang yang bebas dengan harta. Dia boleh sedekah tu macam air. Nabi macam angin kan. Macam tu. Kita macam sini nanti kita tak boleh berlebihan dalam beramal, kita kena sederhana. Bab itu ada kena sederhana. Kita tak boleh lah, yang penting ikhlas kita tu. Tapi kalau dia ada untuk diri dia, tak ada sederhana pula. Tu kadang-kadang kita ada bias, kita ada cenderung gitu. Itu kaya raya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kaya raya. Sebab kaya raya ni dia bukan kaya harta, kaya raya. Dalam bahasa pun dah faham tuan. Harta benda kaya raya. Mana ada kaya, harta kaya, orang tak sebut. Dan orang tak panggil harta tu kaya. Tonton pagi ni bawa kereta Maserati ke, lambung tinggi ke, kereta apa ke, orang takkan panggil kereta kaya tuan-tuan. Kaya kereta ni tak ada. Kita keluar beli perik jerih kita, beli kereta mahal-mahal, keluar-keluar. Kaya kita ni. Tuan miskin ke? Dia dengar, aku pakai kereta ni, panggil aku kaya. Apa panggil kereta kaya? Marah. Tak ada lagi kaya duduk pada benda. Tak ada. Kaya duduk pada orang, pada sifat. Orang kaya. Dia tak panggil harta. Jadi kaya tu sebenarnya nisbah kepada sifat. Sifat ni tak ada berbentuk. Sebab tu hanya dipanggil simbol. Simbol kekayaan. Itu saja tanda. Bukan kaya betul. Silat hari bulan,
Ismet ulang gaga. Pedunjuk kedekut dia, ya Rabbi, bakhil dia amat. Nampak? Baik, maknanya kaya raya. Kaya tu sifat jiwa yang bebas daripada cengkaman dunia, yang dia tidak takutkan kemiskinan melanda hidup dia. Itu orang kaya. Luar biasa kaya dia, tuan-tuan. Sehingga betul-betul kaya. Betul-betul kaya, tuan-tuan. Allah bagi. Sebab tak takut miskin tadi dengan sedekah. Sedekah masa, sedekah tenaga. Ada harta bagi harta, ada tenaga bagi tenaga. Ada masa bagi masa. Jenis tak takut ni. Dia takutkan tak cukup masa ke kan? Dia tak ada. Dia bagi ke agama, bagi all out. Ustaz, masa ni dengan anak Asim macam mana Ustaz? Macam tak ada masa je. Ada. Dia pergi kepada quality time. Bukan quantity dah. Quality tu kan. Dia ada sebutir permata dah. Senyum dah. Pakai sini. Permata. Permata ni. Daripada banyak sekadar mutiara dengan permata kan. Mahal lah permata. Walaupun ada sebiji lah. Baik. Jadi maknanya bila kita lihat kepada kehidupan yang membawa kepada amanah, sudah pasti dia akan terlihat. Membawa lihat dengan hati, dengan faham. Ingat tuan, dia kata bila sebut kehidupan, ada orang dia lihat dengan kejumudan. Melihat dengan kebendaan tu jumud. Dia tersepit, dia terhimpit. Dia punya pemikiran dia jumud. Sebab itu kalau kita lihat, Islam membawa satu konsep pemikiran yang luas. Sebab lihat dia bukan dengan dunia. Malah kita diajar, ditrain lihat dengan syurga. Syurga ni tuan-tuan, menyebabkan dunia ni small matter. Itu dahsyat. Baiklah. Kat syurga dapat balik. Tapi itulah kita tak ditanam untuk yakin dengan syurga. Bimbang-bimbang tu buat iman juga tu. Sahabat begitu tuan-tuan. Ditrain. Dia melihat dengan fikiran yang luas kerana nisbah kepada hidup yang dia nampak itu adalah syurga. Syurga. Jadi syurga ni bukan dunia perbincangannya. Syurga ni perbincangannya adalah pahala. Dan pahala bukan yang menyebab ke syurga, tapi rahmat Allah. Macam kita bulan Ramadan ni dapat julukan Ramadan Al-Mubarak ni tuan-tuan. Bukan sebab banyak amal. Bukan sebab banyak amal. Amal macam biasa juga kita sebenarnya. Cuma malam lah nampak lebih sikit. Kalau siang macam tu juga. Semua teringat puasa, kita mula nak baca Quran, kita mula nak buat segala amalan-amalan yang lain. Tapi apa yang banyak bulan Ramadan? Pahala. Digandakan pahala. Apatah lagi puasa ni fa innahu li, kata Allah Azza wa Jalla hadis kursi. Fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amalan anak Adam ini digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa milik aku dan aku yang membayarnya sendiri. Masya Allah. Allah bayar direct. Ni sekadang kita berada dalam zon amal. Dia dalam banyak-banyak amal tuan-tuan. Belum tentu amalan tu direct Allah. Belum tentu. Dan belum tentu amalan itu kita mampu nisbahkan ini milik Allah. Bahaya kadang-kadang kita duk menyangka milik kita. Sedangkan kita tiada apa-apa pun kepemilikan. Tak ada. Diberi tuan-tuan, bukan milik. Bukan datang dari kita amalan. Amalan diberikan. Betul lah. Fa innahu li. Sebab puasa perlukan tenaga. Nak tahan lapar, nak tahan haus bukan sebab tak minum. Sebab Allah yang tak bagi haus tu. Boleh tahan tu. Allah yang tak bagi lapar ni. Cuba kalau hari yang tak puasa, kita tak niat sungguh. Tengok. Baru tak minum sikit, sejam dah kering. Lagi pula kalau ada ceramah keluar subuh, keluar zuhur pula tu, bantai keluar asar, sekali tu 3 hat-trick. Engkau Allah kelat-kelat bibir nak. Macam tu. Ya Allah. Ini baru ceramah, belum lagi perang Badar Al-Kubra ni. Ni ceramah pun dalam mikron, dalam kipas ni, pakai mikrofon, cakap sikit je. Kan? Jadi pahala yang banyak. Pahala banyak. Jadi syurga itu
digandakan pahala, asbabnya nanti dengan pahala tu jadi rahmat. Itu kaedah dia tuan-tuan. Baik, jadi maknanya bila kita lihat dengan fikiran yang terbuka, sebab tu orang Islam ni kalau benar ada fikiran dia terbuka, benarlah iman dia. Kalau Islam dia sempit tuan-tuan, itu bukan Islam yang sebenar. Sebab tu kita menentang kekerasan. Islam yang membawa kepada kehancuran. Konon-konon ini Islam. Tak ada. Islam bukan membawa kepada kehancuran, pergaduhan, kejumudan, kesempitan, tak ada. Itu bukan Islam. Islam membawa kepada sifat yang luas. Malah Islam mengajar kita tak payah nangis kat dunia ni. Nabi sendiri mengatakan, aku tak takutkan kefakiran atas kamu. Tak ada nampak sempit dunia ni, tak ada duit sempit, tak ada itu sempit, saya kesempitan. Nabi kata apa? Bahagialah dengan apa yang membahagiakan kamu. Tengok Nabi. Nabi membawa satu keyakinan, kefahaman yang menjangkaui alam keduniaan, tembus ke syurga. Ini orang beriman yang boleh kan? Orang tak beriman tak boleh cakap gitu. Hebat orang beriman, hebat. Sebab tu orang beriman ni tak ada istilah rugi. Tak ada. Orang beriman ini istilahnya untung saja. Rugi tak ada. Rugi itu bila dia tak buat pahala, baru rugi. Itu pun pahala ni Allah bagi, gandakan lagi dan lagi dan lagi. Amalan sedikit, pahala banyak. Hebat. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, bila begitu melihat dengan iman, dengan kebenaran, amanah. Baru datang amanah menjaga apa yang dilihat. Menjaga apa yang dilihat. Nak jaga dengan apa ni tuan-tuan? Jaga dengan hati yang benar. Hati inilah yang membawa amanah itu. Hati ni tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ni, yang mana kalau tengok kepada fizikal, amanah bukanlah diukur dengan menanggung fizikal, tapi amanah ni ditanggung dengan sebab dia bersifat gaib. Amanah ni sidik, amanah ni bersifat dalaman. Sebab tu ketika Allah amanahkan kepada gunung, menawarkan pada langit, bumi dan gunung-gunung, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilna fa abaina an yahmilnaha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung ganang, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah. Kalau dari sudut saiz, langit dengan kita mana besar? Besar langit. Besar langit. Kalau langit dengan gunung dengan kita besar mana? Besar gunung. Bumi dengan kita besar mana? Besar bumi. Kenapa semua tak mampu menanggung? Allah kata semuanya tidak enggan untuk memikul amanah. Enggan untuk memikul amanah. Di sini kata al-mufassir, amanah itulah tugas-tugas, tanggungjawab, suruhan Allah. Nampak? Jadi maknanya amanah ini satu perkara yang sangat berat dan tidak sanggup dipikul walaupun kejadiannya besar. Langit, bumi, gunung, ini semua kejadian yang kalau nak buat dalam construction lebih daripada mega structure, lebih daripada itu. Langit tak bertiang, cuba tengok. Gunung pasak bumi. Bumi itu sendiri luas terbentang, tak bertepi. Tengok kat laut, mana ujung tak? Pusing dah, tak ada ujung. Allahu Akbar. Besarnya kejadian-kejadian. Tiba-tiba kata Allah, manusia wa hamalahal insan, akan tapi manusia pula yang memikul amanah itu. Cuma Allah rakamkan di sini, sesungguhnya innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahulah, jahil ni. Kalau dia di sebelah sini sangat bodoh. Kalau dia khianat amanah itu. Apa maksudnya? Hati tadi, jaga apa yang dilihat,
dengan meyakini bahawa segala yang ada depan mata itu semua perlu diuruskan mengikut kehendak Allah, bukan kehendak dunia. Bukan kehendak harta, kehendak isteri, kehendak anak, kehendak orang. Apa kehendak isteri kamu? Isteri saya ni begini. Kehendak dia selari tak dengan kehendak agama? Tak tahu lah Ustaz, payah nak cerita. Habis. Kehendak anak ni macam mana kehendak anak? Itulah Ustaz, kalau tak bagi bergulinglah dia. Sama tak dengan kehendak agama? Tahulah Ustaz, budak-budak sekarang. Hai, payah nak cakap. Hai. Ni harta berapa harta? Ikut kehendak apa? Saya ada financial consultant, dia advice saya macam ni. Oh, sama tak dengan kehendak agama? Yalah, kita agama juga Ustaz. Hai, kona banyak menampak kaya ni. Agama juga, kalau kita tak kembangkan duit tu, macam mana nak tolong agama? Amboi. Hai, dia punya kona lipat dia panggil. Lala sekali menang kat dunia lah. Patutnya ikut kehendak agama. Agama nak apa? Agama nak pahala. Ni kamu buat ni ada pahala tak? Nyimpan ni ada pahala tak? Nyimpan ada pahala ke tidak Ustaz? Hai, payah nak jawab ni. Memanglah kalau simpan saja. Tak ada istilah simpan saja. Apatah lagi simpan untuk masa depan. Depan mana? Ni depan ni payah nak jawab ni Ustaz. Ingatkan depan tu dah betul lah depan. Depan ingat yaumul akhirah. Tak juga. Depan yang tak pasti. Ingatkan masa depan untuk syurga ke? Saya dapat simpanan Ustaz, nanti ini untuk fixed deposit saya setiap bulan saya dah allocate 5,000 sebulan. Hasil daripada simpanan ni Ustaz, dok kira, tenanglah saya kat kubur nanti. Hai, ini lain macam fikir ni. Setiap bulan autodidak pada surah Sabirin, saya kira saya dah reserve 1,000 sebulan Ustaz. Oh, baru kemas. Kalau ada 20 orang, 30 orang buat kerja kat sini, selamat nak bayar pi, bayar air, bayar apa, bayar penceramah, bayar ni semua. Tak bayar dan nak buat donation tu sikit. Itu bubuh kat pokok balik. Nah tu Yayasan Osman bin Affan radhiyallahu anhu buat. Lah ada 30 orang nyanduk tekad 1,000 sebulan. Daripada dia punya buatlah 5 tahun buat tu nang buat fokus tu. Pecah balik, masuk balik. Boleh tuan-tuan nak tak nak je bincang. Itu saja. Benda boleh bincang. Tapi tak ke situ pemikiran. Pemikiran dia apa? Yang mana ada lah Ustaz. Dalam yang mana ada tu tengok keliling dia tu dah banyak ada dah tu. Tu kadang tu kita berat sebelah dalam memikirkan kehidupan ni. Allah Rabbi. Ini amanah lah tuan-tuan, amanah ya. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kesimpulan dia. Saya nak kait dengan puasa ni. Contoh tuan-tuan, saya selalu bawa tajuk ini dalam bab amanah ni. Ni air tuan-tuan. Air yang selama ni kita tengok air ni nampak air. Ni nak kita buat praktikal amanah. Kenapa sekarang kita tak minum? Inilah amanah. Sebab pada air kita ingat ada hukum Allah. Sekarang pun ada hukum Allah, apa dia? Haram minum. Nampak? Mata melihat, hati memahami. Hati yang benar faham, ini air ada hukum Allah, letak tepi. Walaupun dalam akaun aku ada 100 juta. Ini mineral RM1.20, tolak tepi. Nampak Allah. Ni nampak Allah tuan. Cuba bayangkan air yang RM1.20 mampu membuatkan kita takut Allah. Ni kata la'allakum tak takut tu. Kenapa tak nak kita pegang duit pun nampak hukum? Ini duit ada suruhan larangan Allah. Kemana dapat, macam mana dapat, kemana pergi. Dapat cantik, pergi tak tentu arah. Tak jadi. Dia kena balance. Dapat kemas, pergi kemas. Dia. Pergi kemas, dapat pula tak tentu arah. Tak jadi pula. Dia kena dapat kemas, pergi pun kemas. Ikut. Tu dia. Ni nama ihsan. Tengok air, nampak Allah. Nampak ni maksudnya hukum Allah tu jelas. Ternyata pada air ini. Kalau air pun kita boleh takut nak minum kerana takutkan suruhan Allah, meninggalkan larangan dia, insya-Allah Allah kata la'allakum tak takut. Mudah-mudahan semua amalan nampak akulah. Itulah ihsan.
an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadatlah, hiduplah seperti kamu melihat Allah. Apa maksudnya? Tengok hukum, nampak. Kalau kita mampu terjemahkan ini dalam kehidupan, insya-Allah mudah-mudahan hidup kita terpelihara dan mampu memikul amanah ini, dan sudah pasti amanah ini mestilah selari dengan kehendak Allah Ta'ala dengan ilmu yang ada, insya-Allah. Khair, saya kira cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ini, insya-Allah Allah terima seluruh amalannya, digandakan amalan tanpa batasan, pahalanya tanpa had, dan sudah pasti kita harapkan balasan ganjaran Allah Ta'ala itu dengan dimasukkan kita dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni, ni cerita sikit lah. Pintu syurga terbuka, tuan-tuan. Pintu syurga terbuka. Buka sungguh, bukan buka main-main. Pintu neraka rapat tutup. Jadi tuan-tuan minta masuk syurga tanpa hisap. Layak ke Ustaz? Jangan fikir layak. Fikir dulu nak. Kemudian layakkan diri. Dengan apa? Dengan berharap, dengan melakukan segala suruhan dengan penuh kerendahan hati. Itu kaedah dia, tuan. Minta pintu syurga tengah buka ni. Macam showroom lah kan. Masuk dah, bagi je nama. Tulis je, tulis. Tunjuk minat, minta. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga-Mu tanpa hisap. Di saat pintu syurga-Mu terbuka, terbentang luas ni, Ya Rabb, dalam keadaan diriku yang penuh kelemahan, dosa yang tak terkira, dengan amalan yang tak seberapa, namun aku yakin dengan rahmat-Mu yang sangat luas, mampu memasukkan aku dalam syurga-Mu, dan aku yakin syurga ini hanya masuk boleh dengan rahmat-Mu. Engkau lah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Ya Rabb, ampunkan seluruh dosa-dosaku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa tu tuan-tuan, delete semua dosa. Bukan kata padam dia punya kos dia. Kalau kita minta ampun, itu dosa tercatat tapi hukum tak ada. Tapi kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, buka-buka kosong, tuan. Sistem delete, reset. Saman banyak, tekan reset, pak, hilang. Itu kena pegawai tinggi lah boleh buat. Macam tu lah kita dengan Allah. Allah je boleh delete dosa kita tu dengan kehendak Allah SWT. Khair, itu saja. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh